Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam list number 1, focus, change, result. Salam PPD Kota Kinabalu, dare to change. Salam Sabah hebat, katakan tidak kepada nombor 16, katakan iya kepada 10 terbaik. Sabah maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nik Fazliwani Nik Zulkarnain daripada SMK Likas Kota Kinabalu. Terima kasih kepada semua yang mengikuti sesi perkongsian pada kali ini. Kali ini, saya akan berkongsi hasil kajian tindakan saya iaitu kad flip-flap meningkatkan kemahiran mengingat komponen elektronik di kalangan pelajar tingkatan 3.
Hasil kajian tindakan ini juga telah dibentangkan di Persidangan Teknopen kali ke-7 pada tahun 2018. Peluang menyertai Persidangan Teknopen adalah satu peluang yang sangat baik untuk saya menimba ilmu serta memberikan pengalaman kepada saya membuat pembentangan dan berkongsi hasil kajian tindakan dengan guru-guru seluruh Sabah. Saya berbesar hati ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan persidangan tersebut sama ada secara langsung maupun tidak. Syabas dan tahniah juga saya ucapkan kepada semua guru yang telah berkongsi ilmu dan pengalaman mereka dalam pembentangan pada waktu itu. Kajian tindakan yang telah dilaksanakan ini telah melibatkan mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu sebelum ianya dimasukkan dan digantikan dengan mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Sebelum saya mulakan perkongsian saya fikir ada baiknya kita lihat kembali salah satu definisi kajian tindakan. Ini adalah definisi kajian tindakan yang diberikan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan BPPDP, Kementerian Pendidikan Malaysia 2008. Kajian tindakan merupakan satu kaedah untuk guru mereflek masalah yang mereka hadapi, memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan-dapatan yang diperolehi. Kajian tindakan menjurus kepada matlamat menjalankan penyelidikan tindakan iaitu atas keinginan dan kecenderungan guru untuk membaiki kualiti amalan atau pengajaran pembelajaran serta situasi kerja. Sehubungan dengan itu, guru dapat mengatasi masalah yang dihadapinya dalam konteks amalan mereka sendiri. Suka juga di sini saya ingin memetik curitan Muhammad Rizwan Muhammad Nasir. Beliau adalah penulis buku Asas Penulisan Laporan Kajian Tindakan dan Inovasi, Panduan Mudah untuk Guru edisi kedua. Antara curitan beliau, menurut tinjauan yang saya lakukan, sesetengah guru beranggapan untuk menghasilkan kajian tindakan ini sangat susah. Ada yang memberitahu susahnya seperti menulis tesis atau projek tahun akhir sewaktu belajar di universiti dahulu. Sebenarnya tanggapan ini tidak tepat dan perlu dibetulkan. Menghasilkan kajian tindakan sangat menyeronokkan jika kita memahami kaedah yang betul untuk memulakannya dan prosesnya tidak serenyah seperti mana menulis tesis dan jauh lebih senang. Kajian tindakan boleh disiapkan dalam masa beberapa hari sahaja, bergantung kepada tahap kerajinan guru. Berbanding menghasilkan kajian konvensional yang ada kalanya memakan masa bertahun-tahun lamanya. Apa yang penting, guru perlu mempunyai kesediaan dan kesedaran untuk melakukan penambahbaikan dalam amalan pengajaran sendiri. Baiklah, untuk kajian tindakan yang telah saya laksanakan, saya telah berpandukan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988. Ini adalah gelung kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988. Berdasarkan model ini, terdapat 4 langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan iaitu merefleks, merancang, bertindak dan memerhati. Merujuk model gelung kajian tindakan oleh Kemis dan McTaggart ini, kajian tindakan yang dijalankan adalah berpandukan tindakan guru melakukan refleksi ke atas satu-satu masalah pengajaran dan pembelajaran yang hendak ditangani. Seterusnya, guru perlu menyediakan satu rancangan yang sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapinya dan melaksanakan rancangan yang dihasilkan. Kemudian, dalam proses pelaksanaannya, guru memerhati kemajuan tindakan yang dijalankan itu. Setelah itu, guru perlu membuat refleksi akhir bagi menjelaskan keberkesanan kajian yang dilakukan. Ini adalah aliran pelaksanaan kajian tindakan saya.
Dimulai dengan sesi pengajaran dan pemudahcaraan. Setelah itu, refleksi telah dibuat. Kemudian, pemilihan responden telah dilakukan secara rawak. Responden yang dipilih menjalani sesi temu bual. Setelah itu, responden diminta untuk menduduki ujian pra. Sesi intervensi dilakukan selepas responden menduduki ujian pra. Kemudian, responden kajian menduduki ujian pos. Analisis data daripada ujian pra dan ujian pos dibuat. Dan yang terakhir sekali, hasil kajian tindakan telah didokumentasikan. Daripada refleksi pengajaran dan pembelajaran, isu yang timbul adalah pelajar tidak dapat mengingat kesemua nama dan simbol komponen elektronik. Kesan daripada isu ini, pelajar tidak dapat menjawab soalan yang dikemukakan dalam ujian ataupun peperiksaan, walaupun soalan yang dikemukakan itu dikategorikan sebagai soalan mudah. Ini adalah salah satu contoh soalan kategori mudah yang saya maksudkan ataupun juga dikenali sebagai soalan aras rendah. Senaraikan 3 komponen elektronik yang terlibat dalam lita tersebut. Memandangkan pelajar tidak dapat mengingat simbol komponen elektronik, maka soalan seumpama ini yang dikemukakan dalam ujian biasanya telah ditinggalkan kosong tanpa dijawab. Ini juga merupakan contoh soalan ujian yang biasanya ditinggalkan kosong oleh pelajar. Dalam soalan ini, bagi membolehkan pelajar menyatakan bilangan komponen elektronik dengan betul, terlebih dahulu pelajar perlulah mengingat simbol komponen elektronik. Terdapat banyak komponen elektronik yang perlu diingat oleh pelajar. Maka fokus kajian tindakan ini adalah penghasilan alat bantu mengajar yang dapat membantu pelajar untuk mengingat kesemua nama dan simbol komponen elektronik. Fokus kajian tindakan ini juga merupakan satu usaha guru bagi meningkatkan lagi kemenjadian pelajar dalam mata pelajaran kemahiran hidup bersepadu. Sasaran bagi kajian tindakan ini adalah 6 orang pelajar tingkatan 3. Terdapat 6 kelas tingkatan 3 di SMK Likas. Jadi pelajar telah dipilih secara rawak yang mana seorang pelajar mewakili setiap kelas. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, antara kaedah yang saya gunakan adalah kaedah temu bual, yang mana para pelajar yang terlibat dalam kajian tindakan telah ditemu bual bagi mendapatkan makluman asas berkaitan penerimaan pelajar berkaitan topik yang telah diajar dan juga masalah yang dihadapi oleh pelajar yang menyebabkan mereka tidak dapat mengingat komponen-komponen elektronik yang telah diajarkan. Saya kongsikan di sini dapatan daripada temu bual yang telah dilaksanakan bersama responden kajian. Yang pertama, pelajar berpendapat bahawa terlalu banyak komponen elektronik dan simbolnya yang perlu diingat.
Yang kedua, pelajar tidak yakin dengan diri sendiri untuk mengingat semua komponen elektronik dan simbolnya. Yang ketiga, pelajar tidak mempunyai kemahiran untuk mengingat semua komponen elektronik dan simbolnya. Dan yang terakhir, pelajar tidak mengambil inisiatif untuk mengingat semua komponen elektronik dan simbolnya. Inilah komponen-komponen elektronik yang saya maksudkan beserta simbol-simbolnya. Jika kita dapat lihat di sini, terdapat 35 komponen elektronik dan simbolnya yang perlu diingat oleh pelajar. Sebelum sesi intervensi dilaksanakan, pelajar telah menjalani satu ujian pra, yang mana dalam ujian pra ini pelajar telah diminta untuk mengenal pasti dan menamakan kesemua komponen-komponen elektronik dan juga simbol-simbolnya. Saya lampirkan di sini set soalan yang telah saya gunakan dalam kajian tindakan saya sebagai ujian pra dan ujian pos, yang mana dalam set soalan ini saya telah memuatkan gambar-gambar bagi kesemua komponen elektronik yang perlu diketahui dan diingat oleh pelajar. Selain daripada gambar-gambar komponen elektronik, saya juga telah memuatkan simbol-simbol bagi kesemua komponen elektronik tersebut. Soalan ini mengandungi 50 soalan dengan wajaran 100 markah. Pelajar telah dikumpulkan dan diminta untuk menjawab soalan ini sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan. Ini adalah kad flip-flap yang saya maksudkan. Kad ini telah saya hasilkan dan telah cuba diaplikasikan penggunaannya ke atas 6 orang responden kajian yang telah dipilih. Kandungan pada setiap kad adalah sama ada gambar komponen elektronik itu sendiri maupun simbol komponen elektronik. Dan cara penggunaan kad ini adalah pelajar ditunjukkan kad ini satu persatu, kad yang pertama, kad yang kedua, kemudian pelajar menamakan komponen elektronik yang terdapat pada kad yang ditunjukkan. Pelajar hanya ditunjukkan kad yang ketiga setelah pelajar dapat mengingat nama komponen elektronik pada kad yang pertama dan yang kedua, dan begitulah seterusnya hingga kad yang terakhir. Dalam proses intervensi, setelah kad flip-flap dihasilkan, pelajar yang terpilih dalam kajian tindakan ini telah dikumpulkan, diperkenalkan dengan kad flip-flap serta ditunjuk ajar cara menggunakan kad flip-flap tersebut. Setelah itu, pelajar dibahagikan kepada 3 kumpulan yang mana setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang pelajar. Pelajar telah diminta untuk menggunakan kad flip-flap tersebut sesama ahli kumpulan. Selain daripada itu, pelajar juga telah dibimbing oleh guru dalam penghasilan kad flip-flap elektronik itu untuk simpanan sendiri. Pelajar telah menduduki ujian pos setelah mengikuti sesi intervensi. Set soalan untuk ujian pos yang dijawab oleh pelajar merupakan set soalan yang sama yang telah dijawab dalam ujian pra. Saya kongsikan di sini dapatan saya daripada ujian pra dan ujian pos, iaitu set-set soalan yang telah dijawab oleh pelajar. Kita dapat lihat di sini pelajar sangat lemah dalam mengingat komponen-komponen serta simbol-simbol bagi komponen elektronik sebelum intervensi dilaksanakan, manakala selepas intervensi dilaksanakan, pelajar didapati dapat mengingat kesemua komponen-komponen elektronik serta simbol-simbolnya.
Pelajar-pelajar yang terlibat dalam kajian tindakan ini telah memberikan kerjasama yang baik sepanjang kajian tindakan dilaksanakan. Dan setelah mereka menduduki ujian pos, saya tumpang gembira melihat keterujaan mereka kerana dapat menjawab ke semua soalan yang dikemukakan dalam set soalan ujian. Rumusannya, kad flip-flap elektronik ini berjaya meningkatkan kebolehan pelajar dalam mengingat nama dan simbol komponen elektronik. Kad seumpama ini bukan hanya boleh digunakan untuk pelajar mengingat nama dan simbol komponen elektronik dalam mata pelajaran KHB, namun ia juga boleh diubah suai kandungan kad untuk digunapakai dalam mana-mana mata pelajaran yang memerlukan pelajar mengingat nama ataupun simbol perkara-perkara yang tertentu. Kejayaan sesuatu kajian tindakan tidaklah semata-mata kerana positifnya hasil ujian pos, namun pelaksanaan kajian tindakan itu sendiri merupakan satu kejayaan memandangkan ia adalah salah satu usaha guru untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam pembelajaran. Setakat ini saja perkongsian daripada saya. Sekali lagi saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang telah diberikan. Terima kasih Pengatur Cemerlang SMK Likas Puan Fauziah Haji Janau. Terima kasih rakan-rakan guru di SMK Likas, dan terima kasih juga yang tidak terhingga buat pihak penganjur, iaitu Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Sekian, Assalamualaikum.